Soalan yang pertama. Seorang penjual air selalu ambil barang di kedai saya tapi tak bayar. Hutang dia sekarang sudah sampai RM40. Saya nak minta balik tak sedap sebab dia orang tempatan, saya bukan orang sini. Adakah orang yang beli air itu dikira minum air yang haram? Nak buat macam mana nak suruh dia berubah? Jadi dia ni ambil barang kedai orang, hutang tapi tak bayar. Jadi pandai ambil, tak pandai bayar. Jawabnya, orang jenis pandai berhutang tapi tak pandai nak bayar ni, mereka telah melakukan satu dosa. Dalam Islam telah melakukan satu jinayah. Dia boleh dihukum penjara. Orang yang tak bayar hutang, tidak ada sebab yang munasabah pada syarak. Ramai jenis ambil barang, bayarnya tidak. Jadi buat makan minum hukumnya haram. Darah daging api neraka selalu. Jangan awak main-main benda-benda lagu ni. Banyak ini. Aku aku nak pakai piti untuk tolong aku sekali. 20,000 je. Aku kepit ni. Dia orang kawan tak. Kita pun pisah gak cari 20,000 piti sendiri ada 16. Tupang pinjam piti saing 4,000. Nak tolong saing W20 senyap. Setahun tak nampak muka. Nampak jumpa. Minta maaf dak tolong dak nak jawab, dak nak bayar lagi. Dia takkan kita nak minta kau. Pas hari lamanya. Kat 10 tahun dah ni, malah minta dah. Suka dia, lepas dah. 20,000. Dengan orang lain pula 7,000. Dia main gitu. Maka tubuh dia tu layaknya api neraka dah. Kullul lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Tiap daging yang membesar dengan makanan yang haram. Termasuk makanan haram ni yang kita kata sengaja berhutang dan sengaja tak bayar. Yang tak haram ni dia berhutang kerana keperluan, sampai masa nak bayar tertimpa malapetaka. Faham? Tu diberi tangguh, lekat dalam zimmah, tak wajib bayar lagi. Bila ada kesenangan wajib bayar. Hak ni sengeleng tak bayar. Pulah kau ni lepas hak orang 5,000. Dengan orang tu ada 7,000, dengan orang ni ada 3,000, hak tu 25,000. Hidupnya gitu saja. Ingat, semayang Tuhan tak terima, haji jadi haji Marlboro, akhirat lagi duduk dalam api neraka. Soalan seterusnya. Pakaian yang telah suci dibasuh kemudian direndang dengan pewangi, pakaian soflang, lalu terus dijemur tanpa dibilah. Soalan saya, adakah pakaian ini bersih untuk solat atau ia wajib dibilah sekali lagi? Dengar molek. Pakaian yang kita kena bilas ialah pakaian yang kena najis. Pakaian yang tak kena najis, tak basuh pun boleh buat semayang, basuh pun boleh buat semayang, basuh tak bilah pun boleh buat semayang, dengan soplang-soplang akad takbir pun sah juga. Faham? Jadi masalahnya pakaian yang kena najis, situ masalah. Faham? Hukum wanita memakai sarung kaki tapi warnanya hampir sama dengan warna kulit. Jawabnya dimaaf pada syarak. Dia kata haram, dia pakai satu suit pakaian seluruh tubuh ketat dengan warna kulit. Padahal tu tengok aurat dah, tak boleh. Kerana orang ingat dia telanjang. Faham? Ada pun bawah pada kain dia sarung kaki, tidak salah pada sisi syarak. Soalan seterusnya. Betul ke mati sebab kemalangan jalan raya ketika tidur, bencana alam dikategorikan syahid? Mufti Selangor kata syahid. Jawabnya disebut dalam hadis orang yang mati lemah, mati kemalangan ni mati sakit lah, mati azab. Acur lebuh kereta, berlanggar dengan lori minyak. Pecah perut, pecah otak. Mati ditimpa bangunan, batu tanah runtuh. Kepik di batu. Ni mati syahid. Bukan mati syahid dunia tapi syahid akhirat. Maksudnya dia ada pahala tentang matinya itu. Orang lain matinya biasanya mati tikar, mati atas beg, dia mati pelik, mati lemah, dah boleh nak nyawa, azab duduk dalam air, maka ada 10 pahala. Contohnya dalam buku catatan amalan, dia akan tengok pahala tu di akhirat nanti. Soalan seterusnya. Bini payah dengar kata, nak nasihat guana kau. Dulu masa belum nikah, dengar molek kata kita, lening jadi kerah kepala. Jawabnya dak binimu seorang. Nampak? Kata-kata gitu belaka. Benda perempuan ni dia kerah kepala. Dia nampak je lembek, yang sebenarnya kerah. Kita nampak kerah, yang sebenarnya lembek. Itu sajalah cerita dia. Tak usah kata bini awak seorang. Bini tu imam pula.
Dia dalam lembut tu dia kerah. Nak rapuang. Sebab itulah dia rapuang tak boleh duduk seorang. Bila dia muda, dia kena duduk bawah ibu bapa. Bila dah terlalu dewasa, dia kena duduk bawah suami. Pasal dia jenis dia lewat kira cara. Kena ada sama orang jaga dia. Faham tak? Ha, tu syariat ni. Masa dia muda, duduk bawah jagaan ibu bapa dia. Dia tak boleh lepas dia dewasa, dia duduk seorang. Ini punah dia. Dia kena ada orang jaga dia. Nampak? Iaitu suami. Ha, jadi kalau kerah kepala, tak boleh melainkan dengan cara kita berlembut dengan dia. Dia lembut dengan nasihat. Kadang-kadang baca Quran, baca hadis, dia jadi lembut. Kadang-kadang tak. Tapi ada dia kalah orang puan. Nampak? Ha, kalau nasihat sangat tak jadi apa. Lawan juga. Wak balik borang poligami. Wak lolok je. Ubah atas meja. Wak lolok guting gambar 3-4 keping. Nampak? Menangis selok dapur. Wek. Dia alah kat waktu. Tak boleh dia kalau waktu. Rata-rata tak boleh. Dia mati dah dia bangun mula marah. Neh, dengan main puang. Jadi pandai-pandailah bini kita, neh. Jangan kita kerah sangat, jangan lock belaka. Neh, lawang attack, turuk attack. Kerana dia tulang yang bengkok, neh. Turuk belaka botok kepala kita. Habis. Dak kedai tu kalau boleh keling-keling kain buat balik rumah. Tak usah kata kain. Neh, dengar tokai keling tu dia nak beli. Neh, ada orang puang dia macam budak-budak. Budak-budak kan? Gitulah. Dia berakhir main. Sebab tu bila kita akad nikah jangan ingat sedak je. Aku terimalah nikah ni dengan mas kahwin yang tersebut itu so. Dia kekek. Ada. Dah lagi. Ada mari. Tak teringat dah takdir dia. Allahu Rabbi. Biarlah. Dia penyeri majlis. Orang Kuala Lumpur nak tengok sangat. Jadi nak ajak pergi kuliah Kuala Lumpur sekali. Jadi kita akan kutip dia nak bagi yang taja hotel dia. Boleh? Boleh tak? Siap seorang boleh dah tidur hotel. 2 malam. Orang Kuala Lumpur nak tengok, nak dengar live. Dia kata. Nak. Pasal suara dia tu ngosek. Kata. Kita tak teringat dah tadi. Kita tanya, belakang nak surat sah ke tak? Jadi bila kata sah, kita pun seronok tak? Seronok, malam ni mungkin malang je. Nampak? Ingat, bila kita kata sah tu makna sekarang ini kita akan jadi susah. Bukan sah tu makna benda. Sah tu syok pun dari susah lama, susah. Mana tak imam? Susah. Bagai. Susah ke mana? Pasal dia lebih teruk daripada budak-budak. Faham? Budak-budak mainan dia murah. Kalau pergi main ding pinggang dengan japur, dengan cawang, dengan sodek ada belaka, sepaket RM9. Nampak? Tapi kalau bini kita RM9 dah main bah. Allah nak kata balik seseng. Tak? Nah, 59999. Nah, tu baru pinggang makuk. Anak kita beli watercolor kalang peluna, Pak ayah 8%. Cak burung kakak tua. Ada 12 color. Bini kita 24 color. Ni bagian tepek sini. Ni 93, ni 115. Ni 48. Bahaya. Memang kena faham lah. Kita akan menempah satu kesusahan yang sangat berat. Tu baru alat kelengkapan. Dia tak sudah ni. Tidak sudah. Bagian ni cuci kuku, bagian lotion ni, bagian malang pula. Day suku, night suku. Tak? Anu orang ni dia. Tak apa sara gitu. Biarlah. Sebab dia tolong kita banyak. Berapa golongan makan harta saka? Jadi kalau semua waris ada, maka hak makannya kata semua ada. Anak ada, bini ada, laki ada, pak ada, mak ada, tok ada, tok kiri ada, tok nyang ada, tok nyuk ada, cucu ada, pak dara ada, adik-beradik ada. Yang makannya 4 golongan saja. Mak dengan ayah si mati, suami kepada isteri si mati atau isteri kepada si mati, lepas tu anak laki-laki dan anak perempuan. Orang lain tak ada. Faham? Soalan seterusnya. Saya ngaku buat maksiat tapi tak buat pun. Saja gurau dengan kawan-kawan. Dosa ke tak?
Adakah dosa saya seperti saya buat maksiat tu? Jawabnya dosa, tapi tak dosa maksiat tu. Ya, umpamanya dia tak berzina, dia cerita saja dia berzina tak mau dulu. Jadi jawabnya dia berdosa kerana mengaku buat dosa, padahal tak buat dosa. Nah, dosa dia sama tak dengan berzina? Tak sama. Dosa kecil dia dapat. Faham? Kalau berzina sungguh dosa besar. Nak tanya pasal air tapir, boleh tak minum? Sebab ikut kajian sains dan kandungan itu ada alkohol. Adakah haram kalau diminum dan makan tapai? Tolong perjelaskan sikit. Jawabnya tidak haram jika tapai itu tidak memabukkan. Adanya alkohol itu bukanlah kerana niat nak melakukan, nak buat arak, tapi hanya tindak balas kimia. Kajiannya ada berlaku tindak balas kimia yang dalam saintifiknya terkategori dalam keluarga alkohol juga. Jadi kita makan tak mabuk, dia hanya mani. Tapi kalau tapai itu kita buat sampai rang, sampai lama, sampai 2 minggu, sampai buih tapai, makan 2 kelosong, nampak nak balik makan pelang tang ke cenering, tu tak boleh. Waktu baru alkohol yang haram. Soalan seterusnya. Apa kau makan minum secara berdiri? Jawabnya pada kebanyakan makanan makruh. Makan sambil berdiri. Cuma setengah-setengah ulama kata benda yang kecil tak makruh makan belah diri. Kacang suti bola mulut belah cacang, tak apa. Dah makruh makan nasi belah cacang. Faham? Makan roti, makan kayu khamat. Minum belah diri. Dah haram tak? Makruh bukan haram lah. Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Makruh ni siapa buat tak kena azab, cuma kalau tak buat boleh pahala. Bagaimana cara bersalam mengikut sunnah Nabi SAW? Sekarang ramai yang salam tak tentang mata. Adakah sekadar cukup hoda tangan tanpa genggam tangan orang yang salam dengan kita? Dia nak tanya mana cara yang betul cara bersalam. Jawabnya, dalam bab bersalam tidak ada sebarang hadis pun yang menyatakan kena tetang mata ke tidak. Patu tangan ni kena pegang lagu mana? Tengok, patu dia balik pada uruf. Tafsirnya balik pada uruf. Urufnya kalau tempat kita salam gini, ginilah. Kalau orang putih dia kocok, kocok lah. Pasal dia orang putih dia kocok belaka. Dia balik pada uruf. Orang putih Islam kan, dia salam dia kocok kau. Shake hand. Yang Nabi kata, nampak, siapa yang berjabat salam, 2 orang Islam, maka Allah ampun keduanya sebelum berpisah. Faham? Waktu saja. Tak ada dalam hadis kata kena kocok atau tak boleh kocok. Kena sebelah tangan atau 2 belah tangan. Kena kepik kuat atau kepik slow. Lepas tu mata nak tengok dua mana, semua tak ada khabar. Bila gitu balik pada uruh. Uruh ni kalau kita salam orang, mata malah tengok orang, tak molek tak? Maka tak molek lah kalau salam, mata tak tengok ke orang. Tengoklah ke orang, jadi molek benda tu. Nak kata wajib, tak ada dalil kata wajib tengok mata. Tapi uruhnya kalau kita jumpa dengan orang, mata bertentang mata. Nampak? Jadi buatlah yang terbaik, iaitu tengok. Melainkan tukang salam seorang, hak tukang nak salam 400 orang. Tak ada nak tengok mata. Dah ni holo. Tak? Jadi kalau seorang-seorang itu, sebaik-baiknya tengok mata. Tapi tak boleh nak kata kalau tak tengok mata, jadi haram. Cuma adab yang baik. Itu juga pecek. Setiap hari pecek kuat sangat. Itu bukan hadis Nabi. Ini pandangan ulama. Bila kita genggam gitu, ada rasa persaudaraan kita, erat sesama kita. Jadi kalau longgar, takut jadi longgar persahabatan. Nampak? Ambil sempena kuat sikit. Tapi setengah tu kuat sangat. Sampai ada kuat sangatnya pecek. Soalan seterusnya. Saya ada satu soalan. Apa hukum menghalau haiwan ke kawasan kubur bila haiwan itu ingin makan tanaman? Kampung saya ada berapa orang yang berdeki antara satu sama lain. Lepas tu nak tutup jalan utama laluan orang ramai. Jalan tersebut depan rumah dia. Apakah hukum? Sedangkan dia orang itu lalu ikut tanah orang lain juga. Apa pendapat? Apakah hukum buka takungan air najis di atas jalan supaya orang pergi ke surau kena air najis itu? Binatang peliharaan buang najis depan rumah jiran, tapi tuan binatang tiap-tiap hari dengar orang belajar. Boleh tak kita katak binatang itu? Apa hukum tuan binatang itu? Baik. Kubur ni
Ada rupuk, kita pun lepas lembu. Makan rupuk. Baik, jawabnya ada tempat yang harus. Mana harus? Kalau tak lalu kau atas kubur orang. Kalau pergi ragut kau atas kubur, tak boleh. Yang bolehnya tanah kubur yang ada rumput, dia dimakan kat rumput itu, tak terlibat dengan kubur. Jadi tanah kubur hak kosong daripada kubur. Tanah kubur besar ni, orang tanam belah ni baru kubur, belah ni kosong. Belah ni boleh. Tapi kalau berak, tuan dia kena buang tahi daripada tanah kubur. Tu saja nak jaga. Faham? Kalau kecing, tuan dia kena pergi bersih. Ambil air, jiru. Atas rupuk tu. Biar air masuk dalam tanah. Sebab apa? Kaki orang lalu kena tahi lembu ataupun air kecing lembu kena di kain orang nak pergi ziarah kubur. Dan hasilnya payah. Kalau gitu payah, tak usah lepas dalam tanah kubur. Itu tanah wakaf. Ni berak molek-molek ada atas batu nesam, tambung tarik lembu. Faham tak? Kawan tu mari ziarah malam. Bila nak balik tiang batu nesam, beruah muka. Dia buat lebih kurang pasal apa buat? Pasal jahil. Tak dengar dah jahat. Satu kategori jahil, tak tahu benda, lepas berak atas kubur orang. Yang kedua, dengar dah tapi dah jahat, dengar belum dia aku. Lerak juga. Maka dia dengan lembu dia lebih kurang. Faham? Baik dalam kitab fiqh baik. Berak dalam laman orang, wajib tuan dia kena buang najis. Kucing ke, burung dia ke, tak boleh. Harta orang tak boleh. Yang boleh berak atas tanah kerajaan. Boleh. Bukan tanah orang, tanah kerajaan, tanah luar, tak apa. Berak atas jalan tak boleh. Pasal apa? Mengotorkan jalan hak orang ramai. Hak gerak-gerak boleh kat orang ramai, hak harta kerajaan, tapi orang tak ambil manfaat situ. Tarik lembu baru berak tu. Kalau belah-belah sini kurang, kalau belah-belah ni banyak, belah-belah sekayu. Atas pada sekayu tu, kita tak masuk kandang, sekayu masuk kandang. Kalau kita pergi straight, tubik mana? Siapa kenal? Tubik Blokor Bukit. Tu tak? Jalan Blokor Bukit tu, dia banyak tu tarik lembu. Lagi banyak. Jadi satu hari kita naik kereta dengan orang. Depan tu ada masjid. Mari dua ni masjid. Berair baru sudah basuh. Nak warna putih. Baru naik daripada Sekayu rasa. Pelik luar. Mungkin nak balik kalau berang mula salah jalan itu bik kot kanan. Jadi set-set motor mari bila Blokor Bukit ni 5-16 buah pang daping. Dan oleh siapa depan masjid dijirik tarik lembu. Tarik lembu tu ngecik atas masjid, habis syuting masjid. Nampak hijau. Tu kata tuang lembu tu lah bodoh macam lembu kau. Tak boleh. Atas tepi tak apa, kat kereta tak lalu kena kereta orang. Tak boleh. Jangan awak lebih kurang itu. Beraklah tanah orang, wajib tuan dia kena basuh tarik lembu. Tak basuh, dosa. Lembu, jangan katak lembu, boleh pukul. Pukul mana? Pukul cedera sampai berdarah, tak boleh. Lepas cuka Belanda, tak boleh. Pukul yang dia rasa sakit dan dia pun lari. Boleh. Kena buburlah kandang. Kalau nak bela lembu, tak bubur. Kandang dia tak apa. Igat tuang dia, bola kandang. Soalan seterusnya. Bid'ah molek ke tak? Molek pasang kaset CD kat orang baca ayat Quran untuk mayat yang belum ditanam dan tak ada orang datang ziarah, seorang dua je mari. Jawabnya bid'ah, tapi tidak ada dalil yang melarang. Orang mati, dia pun pasang CD kaset orang mengaji Quran. Dengarlah orang ngaji di speaker. Jawabnya tidak haram. Tapi yang terbaik orang hidup baca Quran. Dah tak ada orang, CD pun CD. Benda tu tak ada larangan. Baik pada pasal lagu. Boleh atau sah ke tidak mandi jenazah gunakan mesin yang canggih kalau ada pada masa akan datang. Ini tak ada lagi. Akan datang dia buat mari mesin. Dicipta satu mesin, mayat tu bola mesin tu basuh. Nampak? Orang tak payah mandi. Jawabnya nanti siapa mesin, mu tanya semula. Boleh? Tak apa, jawab lalulah. Mandi mayat mesti perbuatan mukallaf. Nampak? Tak boleh benda lain.
Mukallaf je. Nak, mesti orang buat walaupun mayat tu bersih. Sebutlah kitab-kitab fiqh bab mandi jenazah, mayat yang lekat dalam air lemah. Nak, contohnya terjunlah air terjun, lekat pada celah batu 3 hari baru jumpa licin maya mayat. Bersih tak? Bersih lah air terjun, tapi kena mandi tak? Kena. Padahal sama saja mandi orang dengan mandi, dia mandi sendiri dah. Nak? Jawabnya perbuatan manusia tu mesti buat. Adakah betul Imam Syafi'i pernah berguru dengan penggembala kambing? Ya, kata setengah perawi Imam Syafi'i pernah berguru. Bukan guru mari dengar gini, iaitu ambil hadis. Penggembala kambing ni dia tahu satu hadis, Imam Syafi'i jumpa dia ambil hadis. Maka tiap-tiap orang yang kita ambil satu hadis daripada dia, dia adalah guru kita. Mengapa ramai umat Islam yang melakukan zina? Orang agama lain sikit saja yang buat. Sedangkan semua orang ada nafsu. Jawabnya memanglah ni negeri kita ramai orang Islam, maka banyak berzina orang Islam. Kalau kita pergi ni negeri Jepun, ramai ada orang Islam berzina? Dak, orang Jepun lah berzina. Faham tak? Pasal orang Islam tak ramai di sana. Kita pergi negeri orang putih. Pergi di apa benda Paris. Hak ramai berzina orang Islam ke orang putih? Biar faham baik gitu. Cuma soalan bukan gitu. Soalan kenapa orang Islam yang agamanya melarang zina masih ramai yang berzina? Macam mana soal gitu? Jadi negara kita ni ramai orang Islam. Banyak berlakunya sosial orang Islam lah. Kalau ramai orang kafir lah. Soalan seterusnya sikit lagi dah. Apa hukum orang mesej dengan orang perempuan? Dosa tak? Ada kalanya boleh, ada kala tak boleh. Apa yang boleh di luar, boleh dalam mesej. Di luar kita jumpa orang, kita tanya. Nampak? Ayahmu ada tak di rumah? Maka dalam mesej boleh. Nampak? Luar kita benda hak belak-belak kita cakap. Hak nafsu. Tak boleh. Dalam mesej, tak boleh. Soalan seterusnya. Boleh tak cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani? Cerita ni panjang, cerita pendek-pendek dah lah. Syekh Abdul Qadir Jailani ni, dia orang Iraq. Dia lahir pada abad ke-5 Hijrah. Abad ke-5 tak? 5 Hijrah. Dia orang Iraq. Daripada kecil dia mengembara tinggal kampung. Dia pergi ke Baghdad berguru. Dia antara guru-guru beliau yang terkenal Syekh Ibnu Aqil. Nampak? Syekh Ibnu Aqil tu. Orang ngaji dia tahu kan? Kenal Ibnu Aqil. Dan dia bermazhab Hambali. Dan banyak mengarang kitab-kitab dalam bab fiqh dan tasawuf. Tapi nak pergi ke tasawuf pun tengok dia mengaji dengan ulama-ulama nahwu, ulama sarah, ulama-ulama tentang lughah. Kita pergi tasawuf lalu. Dan di antara muridnya yang terkenal Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah, pengarang kitab Mughni. Kitab Mughni ada dua. Satu Mughni Ibnu Qudamah, satu lagi Mughni Khatib Syarbini. Mughni Khatib Syarbini mazhab Syafi'i, fiqh. Mughni Ibnu Qudamah mazhab Hambali. Faham? Jadi Ibnu Qudamah anak murid dia, tok guru dia Ibnu Aqil. Dan dia meninggal dunia pun di Iraq juga. Soalan seterusnya, apakah menjadi satu kesalahan mengedarkan kad jemputan kahwin pada kawan bukan Islam, di mana dalam kad tersebut ada mengandungi kata doa bahasa Melayu? Jawabnya tak salah. Soalan seterusnya, waktu Zuhur masih di rumah, lepas tu bertolak ke Kuantan, boleh tak nak jamak takdim, takhir? Jawabnya boleh jamak, tak boleh qasar. Pasal masuk Zuhur kita duduk di rumah lagi. Jadi kita nak buat tengah jalan, boleh jamak, tak boleh qasar. Faham? Saya tengoklah di YouTube, Rasul Dahri kata tahlil arwah dan semayang atas kubur bid'ah. Dia kata Imam Syafi'i kata gitu. Betul ke tak? Jawabnya tak betul. Kerana Syekh Rasul Dahri, buku-bukunya telah diharamkan. Nampak? Dibeli, dibaca dan diedarkan. Yang terakhir sekali iaitu Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah memfatwakan buku-buku ini adalah menyesatkan. Kerana banyak bercanggah dengan fakta yang sebenar.
Jadi berhati-hati dengan Rasul dah hari ini. Dia orang Singapura yang nak cari kerakyatan di Malaysia. Soalan seterusnya, ada pula haram belaka. Nak mayang atas kubur haram kok. Padahal Nabi semayang atas kubur. Betul ke takdir yang telah ditetapkan untuk kita boleh berubah dengan doa? Ya, boleh. Sebab tu setengah daripadanya yang mengubah takdir adalah doa. Dah ubah gua ni, Allah yang ubah. Faham? Dan kata segala qada dan qadar berimang ni, maknanya segala tetap berlaku dah. Tetap berlaku dah. Sama ada hak pula berubah atau yang akan diubah, hak tu hak tetap berlaku. Dah kita nak panjang lebar lagi, tak usahlah. Qada dan qadar kan. Nak serah pada Allah Ta'ala, berimang sudah. Kita dah nak pergi dengan akal kita. Gua ni Tuhan tetap dah, dak beranjak dah, lepas tu boleh berubah pula. Sebab tu dipanggil qada dan qadar. Allah Ta'ala ni dia hakim, tak ni baru ngaji, meliputi dan sempurna ilmunya. Kita tahu gitu sudah. Faham? Tidak akan dia azab, dia akan nanti orang yang tak dapat capai hakikat qada dan qadar. Dia tak faham sebenarnya bab takdir, tak apa. Faham gini sudah, Allah telah tetapkan, dan bila Allah nak ubah, kok pandai dia. Sebab tu dia khabar, nak berdoa lah. Mudah-mudahan nak menjadi senang kalau mu susah. Mu berdoa lah, mudah-mudahan penyakit ni sembuh. Begitu juga dengan hubung silaturahim. Orang ini Allah Ta'ala jadikan dia panjang umur. Saya sengaja goreng kepuk keping yang ada kulak dan binatang kecil-kecil besar sikit dari ama ayam, sebab tak boleh jadi bazir. Dari segi hukum boleh makan tak kepuk itu? Boleh makan, sebab benda tu halus. Yang tak bolehnya mengkutip suku benda tu. Kutip suku, kepuk suku, waktu suku sepiring goreng makan. Tak boleh. Sama macam ulat dalam jambu air. Jambu air dia ada ulat alu-alu. Jadi payah kita nak buang, makan dengan jambu-jambu, kita tak pakai kata maaf pada syarak. Tapi ulat tu kita kutip suku, boleh sekilo goreng, haram. Tak boleh. Soalan seterusnya. Saya nak tanya sikit. Dalam Islam mengatakan anjing dan babi binatang yang haram bagi Islam kan? Tapi setahu saya dalam Quran hanya menyebut tentang babi je. Anjing tak ada pula dalam Quran. Jadi bolehkah bagi dalil dan hujah untuk menyatakan bahawa anjing itu adalah binatang juga yang diharamkan juga oleh Islam? Jawabnya disebut di dalam hadis-hadis anjing ini haram makan. Nampak? Dari mana dalil? Dalil mencari dalam kitab Al-Hawil Kabir, juzuk yang pertama. Depan sekali. Kitab ni ada 18 kulit, lebar gitu. Juzuk pertama depan. Dah tolong khabar dah mu nak cari dalil, mu cari diri ya dalil. Nampak? Sebab jenis nak cari dalil gini, mu nak mengaji benda gini. Kalau nak ngaji betul mu tak pandang ngaji hak fardu ain. Kalau khabar haram anjing ni tak usah cakap banyak Faham? Jadi kalau jenis nak ngaji dalil boleh. Ngaji nahwu dulu, ngaji balagh dulu, kita pakat waktu bit kitab ngaji dalil pula. Tak? Sebut di dalam kitab Innallaha iza harrama syai'a innallaha iza harrama syai'a harrama samana. Allah Ta'ala ni bila dia mengharamkan suatu, harganya pun haram juga. Buka dalam kitab Said Sabit Fiqh Sunnah. Faham? Kitab Fiqh Sunnah. Anjing ini harganya haram, melainkan anjing yang buat manfaat. Anjing berburu, anjing jaga kebun baru boleh buat jual beli, kerana dia binatang yang haram. Faham? Ada setengah ustaz mengatakan jika seorang laki-laki itu mengeluarkan mani dengan sengaja, dosanya adalah Nabi tidak mengaku umat. Betul ke tidak? Tak betul. Dia kata suami lelaki atau mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka Nabi tak mengaku umat. Tak betul. Yang betulnya dalam hadis ni iaitulah onani. Faham? Onani ni tak ada bini mengeluarkan mani untuk berseronok-seronok. Hak ni kena laknat. Faham? Anda pun kalau jawapan soalannya umum, laki-laki yang sengaja keluarkan mani kena laknat. Tak, habis orang kena laknat. Ada bini kena laknat belaka. Jadi jimak isteri dia keluar mani tak? Dah sengaja tak? Ke tak sengaja jimak? Dia nak lagi dapur rebah atas bini jimak. Ada gitu? Sengaja tak jimak? Tu sengaja keluar mani. Sengaja tak? Dengan usaha tak? Bukan hak tu. Hak seorang tak ada bini. Faham? Barulah kena laknat. Nampak?
Buka dalam kitab Al-Kabair Imam Zahabi rahimahullah riwayat hadis la'anallahu man nakaha bi yadi atau kama qala Allah melaknat mereka yang menikah dengan tangannya sendiri. Maksudnya dia orang bujang. Faham? Ada juga yang cakap Nabi tak mengaku mat seorang jika orang itu main kereta. Betul tak? Ni baru tak ada hadis, ni tak betul. Boleh tak tidak jika duit hantaran perkahwinan menggunakan wang dinar, bukan wang Malaysia? Tolong jelaskan. Jawabnya, tidak ada seorang ulama yang mewajibkan hantaran mesti dengan wang. Ingat baik, hantaran-hantaran ni Allah wajibkan ke atas suami bayar pada perempuan. Dia bukan duit, dia harta yang boleh diambil manfaat. Sama ada duit, atau air sebotol, atau cawang sebutir dengan piring, atau sudu sesek, atau selipar sepasang. Semua tu harta belaka. Faham? Ataupun sokok ataupun maknanya sepaket, maknanya kapas korek telinga, semua tu beri manfaat. Maka tu harta. Cuma kita ni jenis duk cari piti sama, duk ingat ke mas kahwin wajib piti. Tak, segala harta. Dah kalau dinar emas sekarang boleh beri manfaat. Boleh, sah jadi. Bahkan takwi harta beri jenis khidmat. Boleh tak? Mas kahwin dia tolong beki rumah hak puang. Nampak? Tangga utuh dia buat hak baru. Upah tak payah. Kerana jadi mas kahwin. Boleh tak? Dia panggil khidmat. Mas kahwin dia hak lelaki ni ajar hak puan jahit. Kerana hak puan ni tak pandai bab jahit. Dengan mas kahwinnya ajar jahit selama seminggu. Boleh tak mas kahwin? Faham? Kita duk ingat ke pitih? Tak. Kayu api boleh sebebang. Mas kahwinnya seberkas kayu api. Boleh, tak ada masalah. Tak boleh ambil manfaat, tak sah jadi mas kahwin. Mas kahwinnya sebelah kasut, tak sah. Walaupun kasut tu mahal. Kasut harga 1,000. Tapi dah sebelah, tak boleh manfaat. Mereka hak puang tu kaki sebelah. Minah rempik. Soalan terakhir. Banyak lagi tak ada. Apa hukum pengantin laki-laki cium dahi pengantin perempuan lepas akad nikah depan orang ramai pula tu? Daripada yang bakal berkahwin. Tak lama. Baik, tidak ada sebarang hadis pun yang nas yang larang. Bila nikah, lepas tu suami cium isteri. Ada nas larang? Tak ada. Lepas tu ada tak nas suruh? Tak ada juga. Bila tak ada juga, balik pada apa? Uruh ni kalau lepas nikah pahamah kita pergi cium bini kita molek tak? Tak molek. Faham tak? Dalam bilik lah. Nampak? Jadi duk ikut ke orang putih sangat. Dulu tak ada cium-cium gini. Asal datang pengawal Islam bawa datang kita Islam ke Malaysia, gitu nikah. Nampak? Batal wuduk bila orang balik. Akhir sekali orang pun ikut. Mana? Batal semayang. Isteri cium tangan suami depan orang ramai. Boleh tahan kira lagi. Learning main cium pipi dah pula. Dia nak pergi mana akhir sekali? Yahudi wan Nasara. Nampak? Walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a milatahum. Yahudi dan Nasara, dia akan reka sama. Dia akan cocok sama racun supaya kita ikut cara dia. Orang yang Nasara lepas menikah depan tu imam, tengok. Kita slow-slow gohit, slow main tangan tu. Lepas tu dahi, ni cium pipi pula. Gak-gigi romen tu depan tu imam. Faham tak? Tu imam hak mati bini, nalai dia tengok ni. Faham tak? Jadi masalah. Jadi benda-benda ni yang kita kena jaga. Jadi air awak kita. Orang suruh tium. Dah kalau air, dah kena amal. Ni pelik. Ni teruk-teruk sangat. Banyak. Pasal apa jadi gitu? Sebab contoh. Sampel dia panggil sampel. Dulu sampel kita hak orang ngajar tu jadi jauh. Ni sampel dalam TV tu kan. Arti dia punya cara nikah tak boleh kita. Dia pun dalam majalah. Lepas tu nama anak nak tengok nama arti. Nama arti. Kalau arti tu hak dia suka sangat top. Beranak. Lepas tu buh nama pelik. Habis nak ikut. Macam nama Sepanyol. Bahan juga. Tak ada sikit makna Islam. Bahan. Pasal apa? Artis pujaan. Arti nikah buat pakai baju gini. Dia nak buat gitu attack. Kan dia tunjuk kalau arti nikah tunjuk katil, tunjuk lembek, tunjuk peti sejuk, tunjuk cadar. Habis tengok bila dia boleh tap cadar lebih kurang arti tu, dia bangga. Nampak? Kerana idola dia ahli maksiat, ahli lara. Jadi pelik.
Ada pula betul dah bini kita. Dah boleh tiung tak? Boleh, tapi jagalah. Nah, kena jaga. Sebab tu peluk depan orang ramai tak boleh dengan bini kita. Hukumnya haram. Faham? Yang boleh piping tangan. Nah, bini kita boleh peluk depan ramai. Nah, pergi pipi patah peluk. Oh, peluk. Nampak? Uduh ke jenis. Mari pegang siap. Apa bini aku kan? Nak kata gitu? Tak molek. Dia panggil gugur muruah. Maruah tu jatuh. Nah, jadi tolong kontrol sikit lah. Nah, sebab kita dengar dah. Tapi bila siapa bak majlis kahwin, serah ke mak. Tu jadi gitu. Anak bengong dah. Nah, ayah dah apa nak cara. Nah, ni ada pra-wedding pula. Pra-wedding ni bukan nikah betul. Bukan sanding betul lagi. Pra dia panggil. Siap dengan sanding dah. Siap dengan sewa baju dah. Potong kek. Padahal tunang. Dulu tunang. Orang tua lagi. Nah, ni tunang. Macam nikah. Dengan lain-lainan. Dengan panggil juru gambar. Dengan apa benda. Dengan sup. 2-3 sup tunang. Dengan liling. Dengan kuih kek. Dengan apa. Nah. Jadi balik pada asal. Nikah lah kita buat lebih sikit. Tunang ni simple. Nah, jangan duk ikut artis sangat. Nah, tunang biasa. Bawa ibu bapa. Orang tua seorang dua, mak dara. Nah, bawa anak saudara seorang dua buah kereta, JKK seorang. Nah, tak ada apa-apa lalu. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum